Bismillahirrahmanirrahim. Tajus Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Fasal yang ke-11 pada menyatakan peri pekerjaan segala penyurat. Qala Allah Ta'ala, Nun wal qalami wa ma yasturun. So, Al-Qalam ayat 1. Artinya, Hak Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, mengatakan demi kehendak daripadanya, iaitu ikan. Itulah yang sekalian alam di atas ikan itu dan demi kalam dan barang yang disuratkannya orang sertanya. Bermula dalam surat Quran, pada tempat yang lain Tuhan berfirman, Qala Allah Ta'ala, Allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 4 hingga 5. Artinya, pertama dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalam, dan dengan kalam itu mengajarkan manusia barang yang ia tiada tahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqa Allah Ta'ala al-qalam. Artinya, pertama yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalam. Bermula, segala orang yang berilmu mengatakan daripada sekalian yang dijadikan Allah Ta'ala itu tiada terbesar daripada kalam, kerana sekalian ilmu itu daripada pertamanya datang kepada kesudahan itu tiada dapat diketahui melainkan dengan kalam juga. Adapun dalam kitab Sifatul Insan dikata sekalian pekerjaan dunia ini berdiri di atas dua perkara juga. Suatu pedang, kedua kalam. Dan peri segala manusia itu jikalau jauh atau hampir daripada dua perkara ini dapat mengetahui. Bermula dalam kitab itu dikatakan dalam segala pekerjaan kerajaan itu terlebih berlaku pekerjaan kalam daripada pedang, kerana segala pekerjaan pedang itu dapat berbuat dengan kalam, tetapi segala pekerjaan kalam itu tiada dapat berbuat dengan pedang. Adapun barang siapa mengetahui segala perintah alam ini, hendaklah ia membaca segala kitab dan surat, dan jika tidak ia berbuat itu, tiada jua sempurna pengetahuannya dalam segala pekerjaan alam itu. Bermula diceritakan daripada Sultan Iskandar Zulkarnain bahawa telah ia berkata, jika tiada ada dua perkara ini, yang kalam dan pedang itu, maka segala pekerjaan alam sia-sialah, kerana segala pekerjaan alam itu di atas dua perkara ini berdiri adanya itu. Dan perhiasan segala alam dua perkara inilah. Barang siapa dapat memegang kedua perkara ini, barang di mana orang itu mulia juga, dan segala katanya itu berlaku juga, kerana ini hukumlah pada antara segala yang ada dalam alam ini. Adapun dalam kitab Al-Insan, dikata pekerjaan penyurat itu ada sesuka daripada pekerjaan kerajaan, dan manusia itu berkata daripada lidah segala raja-raja, dan memeliharakan segala rahsia raja-raja itu. Bermula, adalah ia mengetahui peri mengeluarkan air daripada barang tempat yang jauh dan dekat air itu, dan membawa air itu daripada sesuatu tanah kepada segala tanah, dan peri berbaik sungai dan telaga dan kolam, dan peri kira-kira malam dan siang itu berapa kurang dan lebih adanya pada suatu musim, dan mengetahui perjalanan matahari dan bulan pada sesuatu buruj, berapa lamanya berhenti, dan mengetahui peri segala bintang, dan betapa peri mengetahui kira-kira membilang dengan segala dirinya segala hari dan bulan dan tahun, dan mengetahui segala angin yang datang daripada segala pihak datang, dan dengan sekalian itu hendaklah mengetahui segala ilmu syair itu seperti urud dan qafiyah dan lain daripada itu. Dan dengan segala pengetahuan ini hendaklah rupanya baik dan katanya manis dan lidahnya fasih dan budinya sempurna dan ingatnya elok, dan surat itu yang ia menyurat itu hendaklah dimeteraikan dengan termeterainya itu. Adapun diceritakan oleh Ibnu Abbas pada erti ayat itu, qala Allah Ta'ala, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Surah 6 ayat 29. Artinya, surat terhantar padaku dengan meterai surat itu, dan surat itulah yang daripada Nabi Sulaiman menghantarkan kepada Balqis itu. Bermula daripada Ibnu Abbas itu diceritakan bahawa ada suatu cincin daripada Hadrat Nabi alaihi salam yang dikatakan daripada perak,
tersurat padanya lah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bahawa surat-suratan itulah termeterai Hadrat Nabi Muhammad SAW itulah. Bermula cerita daripada Hadrat Nabi. Qala Nabi SAW, Turibul kitaba fa innat taraba mubarak. Artinya, apabila sudah disuratkan, adalah surat itu dahulu ditaruhkan di atas tanah itu dan kemudian berikan pada tangan orang yang membawa surat kerana tanah itu mubarak jua adanya. Adapun dalam kitab Adabul Kitab dikatakan apabila penyurat itu sudah disuratkan, barang yang dikehendaki itu harus membaca surat itu dahulu dan mengingatkan kebenaran itu dan kemudian diberikan pada tangan orang yang membawa surat itu, dan hendaklah barang surat yang disurat itu kurang lafaznya dan banyak maknanya, dan hendaklah suatu kata jangan disuratkan 2 kali, dan harus penyurat itu memeliharakan dirinya daripada segala kata yang berat, dan tak kala ia menyerat sesuatu hendaklah ia ada dalam khalwat, dan jika tiada dapat ia barang khalwat, tidak harus seorang pun daripada segala orang yang ada di sana lain daripada penyurat melihat pada tangan penyuruh itu. Dan jika suratnya itu tiada harus seorang pun membaca surat itu lain daripada izin penyurat itu dan lain sebagainya, kerana segala perkataan penyurat itu banyaklah adanya. Tetapi kami mukhtasarkan segala perkataan itu di sini supaya mudah jadi bacanya dan suratnya akan segala orang yang lihat dan suka menyalirkan dia.